Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my channel Azlan MOODYN. So, apa khabar rakan-rakan mak dari cabang sampai ke Merauke, daripada utara tanah air, daripada selatan sampai ke utara, termasuk Sabah, Sarawak, Brunei Darussalam. Mak mengharapkan orang jasa dirahmati Allah dan dapat melakukan ikhtiaran seperti biasa. Kalau tak sihat jangan berlengah, jangan bertangguh. Pergilah jumpa pakar perubatan kerana mencegah itu sebenarnya lebih baik daripada mengubati. Tagline seperti biasa, sedikit sama dicah, banyak sama kita lapar, kita kongsi rezeki tu barulah barakah. So hari ni mak bersana luar. Mak memang dah beberapa hari ni tak berapa masak atas faktor ada beberapa masalah yang tak dapat mak nak elakkan. So mak tak masak, so mak dapat makan peri je. So hari ni mak bersaran untuk mengetahui kejadian lokasi sebenar tempat mangsa lemas yang telah pun ditemui awal pagi tadi dan telah pun diantar untuk postmortem bedah siasat di Hospital Pakar Sultanah Fatimah Muar Johor Darul Takzim ya. So hari ini mak akan tunjukkan lokasi sebenar dari segi aliran air dan taburan hujan buat masa ni alhamdulillah back to normal, dan kita tak menyangka bahawa sesuatu kalau hujan nak turun tu kita tidak boleh nak menolak, kita tak boleh nak menahan, dia tetap turun. Namun dari segi kajian yang dikeluarkan setakat hari ini cuaca kembali cerah. Orang putih kata back to normal. So kita lihat lokasi kejadian. Inilah jembatan yang menghubungkan antara kampung Parik Haji Anwar boleh bertembus ke Parit nombor 5 ke Parit nombor 6. Ini adalah tempat lalu lalang yang merupakan antara laluan utama bagi penduduk desa di kampung ni. Dan kalau kita lihat di sana pun ada satu jembatan. Di sana tu kampung Parik Haji Anwar. Kemudian kalau kita lihat di sebelah sini, sebelah jembatan ini merupakan kampung Parit nombor 5 dan Parit nombor 6. So mak akan tunjukkan air sungai setelah hujan beberapa hari begitu deras dan juga begitu tinggi. Namun keadaan dia dah semakin menyurutlah, dah surut, tapi aliran air masih lagi mengalir deras. Dan mak dipahami penduduk-penduduk kampung telah datang untuk melihat dengan sendiri lokasi kejadian yang sebenarnya. Dan mak dipahamkan mangsa ataupun arwah adik Hakimi kalau tak silap mak saya, maaf kalau dia salah, bermula daripada atas tembok ni. Dia dan kemudian terjun ke bawah untuk mandi-manda, kemudian terus hilang di bawah arus. Dan sungai ini boleh dikatakan panjang ataupun lebih dikenali dengan nama Sungai Sarang Buaya. Mak rasa mak tak pasti kepanjangan sungai ini berapa, tapi setakat 20 km pun mak rasa lebih. Tak apa, kalau silap mak minta maaf, tapi you all boleh Google. Inilah tempat kejadian sebenarnya. Dan mangsa dijumpai pagi tadi pukul 10 pagi kalau tak silap mak dalam info berita. You all boleh Google, cari maklumat ni di platform semua keluar. Dan air dia agak keruh lah, berwarna hitam. Dan mangsa dijumpa daripada tembok ni dengan jarak 10 km. Dan sungai ini mengalir terus tembus ke Sungai Sarang Buaya dan masuk ke Laut Besar. Kerana taburan hujan dalam masa 3 hari menyebabkan paras ketinggian air sungai ni berada dalam keadaan yang bahaya. Kalau kita tak tahu nak berenang, janganlah kau nak memandai-mandai, nak cuba terjun, nak berenang. Kerana malang tu tak boleh dihidu, malang tu tidak berbau. Inilah dia sebahagian ni, kalau tengok mereka datang untuk melihat sendiri kejadian bagaimana lokasi sebenar tempat kejadian. Sebab laluan ini merupakan laluan utama bagi mereka yang ingin daripada kampung Parit Haji Anwar menembusi kampung bersebelahan. So dah 3 hari laluan ini ditutup, so mereka terpaksa menggunakan jalan lain. So apabila jenazah telah ditemui, so laluan telah pun dibuka seperti biasa. Okey, kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Okey, kalau mengikut rekod dan sejarahnya, ini adalah merupakan kali pertama sungai ini telah meragut satu nyawa. So mulai saat ini kita perlu ambil pendekatan, langkah berhati-hati untuk memastikan bagi mereka yang anak yang suka mandi ataupun berendang ataupun istilah bahasa kita orang ni berkubang
berkubang, kenalah ambil pendekatan melarang anak-anak sama sekali untuk bermandi manda. Kerana aspek keselamatan tu sangat penting. Kalau kita lihat kereta pun memang melalui kawasan laluan ini memang laluan utamalah untuk penduduk kampung ya. So kita tengok ni keadaan air tu memang agak hitam kerana faktornya tanah gambut. Kan hari biasa sungai ini sebenarnya cetek. Cetek, dia ada tebing. Kalau mak perhatikan lembu boleh turun menyusuri tebing dan mendapatkan minuman air ini, tetapi oleh kerana hujan yang berterusan menyebabkan paras air ini dalam keadaan yang bahaya. So inilah tempat sebenarnya lah tempat kejadian, dan beberapa penduduk kampung tengok orang datang nak tengok sendiri tempat kejadian. So paras tu dia akan beringatlah, dia tidak akan buat sesuatu perkara yang tidak diduga. Janganlah kau nak mandi, janganlah kau nak terkejun, kau nak ke mana kau beritahu mak kau. Ingat semalang tu tak berbau. Ini hari menjadi satu sejarah di kampung Parit Januar, kita hilang seorang warga. Walaupun kita akan sedekahkan surah Al-Fatihah agar semoga rohnya dicucui rahmat dan ditempatkan dalam orang-orang yang beriman. Dan Pak Cik ni juga supporting orang kampung ni, banyak membantu saya dalam memberi info yang sebenarnya. Sebab saya dipahamkan mereka mandi tu dalam pukul 2 petang lah, lebih kurang 2 petang. So apabila dah dia ajal pun dah sampai, kita pun tak boleh nak bercakap, semua segalanya adalah kuasa Allah. Kita terimalah yang seadanya. Semoga ahli keluarga beliau tabah untuk terus menghadapi situasi yang sangat getir. Siapa yang tak sedih, kita tak menangis, anak kita hilang dalam sekejap mata, walaupun yang berlaku, yang terjadi tetap terjadi. Orang kata kun fayakun. Al-Fatihah. Okey, sebelum mak nak menutup mak punya konten hari ini, surah Al-Fatihah telah pun dibaca. Semoga apa yang mak paparkan tadi menjadi satu iktibar, dan orang kata kita kena sentiasa berhati-hatilah dalam menjalankan kehidupan seharian. Yang paling penting, kita awasi pergerakan anak kita, ke mana saja dia pergi, harus kita ambil tahu. Ni musim-musim hujan yang tak menentu ni, maklumlah budak-budak kan suka mandi, berkubang. Istilah berkubang dalam bahasa kita berkubang. Jawa ngomong apa aku dah reti. Lumben ngomongnya, lumben ya. Okey, kalau Melayu ngomong berkubang, Jawa ngomong lumben. So kena ambil tahu pergerakan anak. Semoga menjadi iktibar bagi kita semua, dan semoga apa yang mak paparkan tadi sedikit sebanyak memberi info kepada you all yang tak tahu apakah kejadian sebenarnya di kampung kita. Semoga kita berjumpa lagi insya-Allah dengan paparan yang lebih menarik. Sambutlah salam manis, salam hormat dari mak dan rakan-rakan semua, orang-orang kampung yang berada di belakang mak ni. Kurangkan kontroversi, tingkatkan prestasi, hiasi pribadi, yang paling penting berdiri di atas kaki sendiri, insya-Allah bahagia yang menanti. Okey, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye. Jangan lupa baca surah Al-Fatihah. Okay.